Dan hari ini kita kiranya episod atau bahagian yang ketiga bersama Ustaz Abu Bakar bercerita tentang strategi ataupun fokus dari Isra' Mi'raj yang lalu sampailah kepada pembebasan Baitul Maqdis. Anda juga boleh tonton di Facebook kami secara langsung. Macam hari ini Facebook saja sebab YouTube ada sikit masalah teknikal. Tapi tak apa, yang penting kita dapat berkongsi segala ilmu yang yang boleh kita pelajari pada hari ini kan. Okey, jom Ustaz. InsyaAllah. Kita nak recap sikit. Recap sikit apa yang apa berlaku yang kita kongsi minggu lepas. Okey, jadi insyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pian dan juga Luqman ataupun kita panggil Luq kan. Kerana kita dapat lagi meneruskan sesi perbincangan kita ataupun perkongsian kita mengenai Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Dan sebelum kita berbincang ataupun berkongsi lebih lanjut tentang bagaimana perancangan ataupun tindakan ataupun action yang dilakukan oleh Nabi SAW dari aspek politik dan juga ketenteraan, kita recap sikit yang kita kongsikan pada minggu lepas mengenai pengetahuan, kerana pengetahuan ni merupakan asas dia ataupun perlu dibina sebagai foundation. Asas pembinaan pembebasan perlu diasaskan atas asas pengetahuan, ilmu pengetahuan yang betul. Tak kiralah selepas itu akan berlakunya aksi ataupun perancangan yang melibatkan politik ataupun polisi dan juga dengan ketenteraan, kerana pengetahuan ini ataupun ilmu pengetahuan yang betul akan menentukan hala tuju politik, hala tuju ketenteraan, tindakan ketenteraan yang akan dilakukan. Jadi itulah yang dilakukan Nabi SAW. Jadi kita recap sikit apa yang Nabi buat sejak dari awal kenabian Nabi SAW. Adanya hubungan yang kuat antara Nabi dan para sahabat dengan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Sama ada hubungan itu berbentuk secara ruhi ataupun spiritual, ataupun hubungan yang berbentuk pengetahuan makrifah, pengetahuan yang Nabi SAW terapkan pada para sahabat berkaitan dengan akidah, keimanan, kepercayaan mereka, turun ayat-ayat Al-Quran ataupun kisah-kisah para Nabi yang berkaitan dengan Baitul Maqdis, wahyu yang turun. Kemudian juga berkaitan dengan kaitan yang Baitul Maqdis ini dari aspek politik dan juga antarabangsa, kerana turun seperti surah At-Tin yang menerangkan tentang kaitan Makkah dan juga Baitul Maqdis, dan juga surah Ar-Rum yang menceritakan tentang peperangan yang berlaku antara Rom dan Parsi. Jadi ini semua mengukuhkan hubungan Nabi dan para sahabat dengan Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa. Apatah lagi bila berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia tiga sekaligus dari segi aspek keimanan, aspek kepercayaan tadi, dan juga aspek ruhi ataupun spiritual, dan juga aspek dari segi pengetahuan bahawa ia bukan sekadar Baitul Maqdis ni bukan sekadar lokal, tapi ia bersifat antarabangsa. Kemudian apa lagi yang Rasulullah buat? Rasulullah SAW telah mengasaskan terminologi ataupun istilah Baitul Maqdis yang digunakan oleh Nabi SAW. Nabi, kita kata invent lah, mereka cipta atau membuat satu istilah yang istilah ini hanya berlaku pada zaman Nabi SAW, bermula ataupun dimulakan oleh Nabi SAW. Yang sebelum itu tidak dikenali sebagai Baitul Maqdis, ia hanyalah Ilya. Kemudian Nabi SAW juga memberikan menginspirasikan para sahabat, seperti mana Ridho Ikim inspirasi utama anda, dan seharusnya Baitul Maqdis menjadi inspirasi kita dalam perjuangan kehidupan kita. Memang kita ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Sahabat Rasulullah sendiri menghadapi masalah yang banyak dalam kehidupan mereka, sama ada masalah keluarga ke atau masalah yang dia hadapi kerana beriman, cabaran-cabaran dia hadapi. Tapi Baitul Maqdis ini membuatkan mereka termotivasi, terinspirasi bahawa mereka ada kerja yang lebih besar, itu membebaskan Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa. Dan seterusnya apa lagi Nabi buat? Perkara ataupun isu Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa ni menjadi trend. Dia viral di kalangan para sahabat, dia jadi trending. Kalau kita sama-sama trending kan, dia jadi satu trend. Semua cerita, semua tanya, semua mana lagi bagus. Naik dekat FYP tu kalau sekarang dekat FYP kan, keluar je kan. Jadi itulah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan seterusnya Nabi SAW juga melazimi membaca surah Al-Isra' dan juga setiap malam sebelum baginda Nabi SAW tidur, seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebelum baginda tidur Nabi SAW membaca surah Al-Isra' dan surah Az-Zumar. Tapi yang kita nak lihat sini adalah surah Al-Isra' yang berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa dan juga Baitul Maqdis. Dan juga Nabi SAW juga pada hari Jumaat Nabi SAW mengamalkan surah Al-Kahfi pelengkap kepada surah Al-Isra'. Jadi itu yang antara yang dilakukan oleh Nabi SAW dari segi aspek pembinaan ataupun persiapan pengetahuan. Baik, itu dia
Ingat lagi tak? Ingatkan, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Abu Bakar mengingatkan kita kembali tentang apa yang dah dibawa minggu lalu. Dan pagi ni kita akan sambung dari sudut persiapan bagaimana pembukaan atau pembebasan Al-Aqsa dari Baitul Maqdis itu sendiri. Dalam sejarah dah diceritakan. Jadi macam Ustaz sebut minggu lalu ataupun sebelum ini juga Ustaz bagi tahu apa yang kita kongsikan ini, kita jadikan satu, kita kumpulkan supaya kita buat persiapan kita pula untuk masa depan atau masa akan datang, Ustaz. Jadi hari ini macam mana pula strategi kita dari sudut politik dan ketenteraan? Ini kita nak belajar ni daripada InsyaAllah. Jadi kita seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni, kita memang kalau berkaitan dengan Nabi SAW sebagai Rasulullah SAW, seharusnya Nabi SAW menjadi contoh tauladan kita. Kalau kita sambut Maulidul Rasul, kita ingat Nabi SAW. Jadi kita cerita tentang tubuh badan Nabi SAW, tentang akhlak Nabi SAW. Kita juga perlu menceritakan tentang perjalanan hidup Nabi SAW, perjuangan Nabi SAW. Jadi insya-Allah kita pada aspek atau perkara yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis juga Rasulullah SAW tunjuk kepada kita macam mana seharusnya kita berinteraksi dengan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Ada chapter dia dalam hidup Nabi SAW. Cuma mungkin sebelum ni kita mungkin tak berapa nak nampak. Jadi bila ada ulama atau ilmuwan yang mengumumkan perkara ni, jadi kita lihat masya-Allah Rasulullah pun banyak sebenarnya yang Rasulullah lakukan berkaitan dengan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Jadi sebelum kita akan berbincang, sebab kita lihat pembebasan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis ini ada 3 aspek ataupun 3 rukun utama yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab pertama ialah pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Seterusnya adalah politik, dan juga yang terakhir adalah ketenteraan. Jadi kita akan lihat apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW dari aspek ketenteraan, dari segi aspek politik. Maksud kita yang politik sini termasuklah polisi, termasuklah mungkin yang berkaitan dengan ekonomi, itu termasuk dalam politik. Pentadbiran lah Ustaz. Pentadbiran yang melibatkan polisi, melibatkan tindakan politik dan sebagainya lah. Kita akan lihatlah beberapa perkara. Betul. Kita tak menafikan apa yang Nabi SAW lakukan sepanjang Nabi menjadi Rasul, dan Nabi SAW juga menjadi, bila kata politik ni, bila Nabi SAW telah ada kerajaan sendiri di Madinah. Ini semua memang dalam sejarah Nabi SAW kita lihat kan? Dan kita tahu dah ramai para asatizah kita, guru-guru kita yang menceritakan kepada kita tentang sirah Nabi ni. Tapi mungkin sini kita nak fokuskan, nak lihat dari segi perspektif yang berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa dan juga Baitul Maqdis. Jadi yang pertama sekali adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, untuk tidak tergesa-gesa ataupun nak cepat sangat, ataupun kita kata kalau boleh tu lala ni juga sekarang juga kan Rasulullah SAW dah cerita tentang bila dah jadi trending kan, Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, banyak pahala, pergilah solat. Rasulullah pun sebut solat kan, solatlah di sana kan. Jadi Rasulullah SAW bila Rasulullah ajarkan macam tu, Rasulullah SAW juga dalam masa yang sama dia kata kita perlu ada persiapan. Kita perlu tak boleh ziarah, kita tak boleh lagi ziarah ni. Dia Rasulullah SAW melarang lah. Tapi Rasulullah tak sebut lah larangan tu kita kata keluar, maksudnya larangan ada kesalahan, langgar undang-undang pun tak ada. Tapi Rasulullah melarang sahabat-sahabat untuk pergi ziarah ke Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Apa buktinya bahawa Rasulullah SAW melarang para sahabat dan sahabiah, termasuklah perempuan, bunga kan, tapi hari ni tak ada bunga. Dalam konteks kita kumbang saja. Jadi Rasulullah SAW kita jangan memang wanita berperanan yang besar dalam bahkan sangat berperanan. Sangat berperanan. Dia ada aspek yang orang lelaki untuk peperangan kita bagi orang lelaki, tapi ada aspek pengetahuan, pembinaan rasa cinta, sayang dan kenal Masjid Al-Aqsa ni, banyak berperangannya adalah wanita. Kalau kita isteri, ibu yang akan menanam kecintaan pada Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis banyak dimainkan oleh ibu. Tapi bapa juga perlu memainkan peranan kan. Jadi Nabi SAW bagaimana apa yang berlaku kita dah nak lihat ni? Boleh, kita lihat dulu. Okey. Okey, lepas ni kita cerita bagi hint sikit. Apa cerita kita? Jadi yang Rasulullah SAW buat ni dari segi politik, dia bukan berlaku pada zaman Madinah saja, tapi sebelum tu lagi dah berlaku larangan tersebut di Mekah lagi.
Sikit kalau nak tanya, maknanya masa zaman Nabi SAW, Baitul Maqdis ataupun Ilya pada waktu itu di bawah taklukan Byzantine, Ustaz ya. Okey. Apa berlaku lepas tu? Apa motivasi yang kita boleh belajar? Nantikan round 2, pertandingan kedua untuk Cinta Palestin kita hari ini. Okey, tentang perancangan dan juga tindakan strategik politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Cinta Palestin kita hanya di Inspirasi Abu Bakar. Jom Ustaz, tak sabar nak tahu ni. Sambung. Apa strateginya ni? Ya. Jadi apa yang Nabi SAW lakukan dari segi aspek politik ataupun apa tindakan-tindakan politik dan polisi yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi yang pertama yang melibatkan Nabi SAW melarang para sahabat dan juga sahabiah lelaki dan perempuan daripada pergi ziarah dan pergi solat di Masjid Al-Aqsa. Yang pertama kita lihat ada beberapa situasi lah. Yang pertama yang berlaku pada tahun kelima kenabian. Maksudnya berada di Mekah lagi lah. Di Mekah lagi. Tapi pada masa yang sama, sebab apa ada orang nak pergi ziarah, iaitu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni yang kita tahu Rasulullah SAW masa dakwah secara rahsia tu mereka berkumpul kan, pusat dakwah. Rumah Arqam bin Abi Al-Arqam ni menjadi rumah pusat dakwah Nabi SAW. Macam IKIM, Institut Kehormatan Islam. Ya Allah. Sama Institut Baitul Maqdis pun sama, insya-Allah. Dia Nabi SAW berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni dia ada satu peristiwa yang menyebabkan dia buat putusan nak pergi ziarah ni kerana berlakunya pengislaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kita tahu Sayyidina Umar ni seorang yang hebat, yang begitu kuat memusuhi ataupun memerangi orang Islam pada awal masa dahulu dan bersama dengan Nabi SAW. Jadi bila Islam Sayyidina Umar, mereka merasakan orang muda kan, Al-Arqam ni orang muda kan, semangat muda. Kita dah kuat ni, kita boleh pergi. Jadi Nabi SAW melarang Al-Arqam bin Abi Al-Arqam daripada pergi untuk solat di sana. Dia jumpa Rasulullah SAW, dia dah siap-siap, dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata nak pergi mana? Kata nak pergi Baitul Maqdis. Rasulullah kata tak payah pergi. Solatlah di sini, sebab lagi solat dekat Baitul Maqdis. Sebab mereka kan dari awal lagi telah solat menghadap ke sana. Ke Masjidil Aqsa, itu kiblat pertama. Nak pergi tengok kan? Nak pergi tengok mana tempat yang kita pergi menghadap ni. Kita menghadap kiblat solat ni, kita tengok, nak pergi tengok tempat tersebut. Jadi Nabi SAW tanya, ni nak pergi berniaga ke apa? Kata tak, nak pergi solat ke sana, di sana. Maka Nabi SAW melarang Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dan Nabi SAW kata solatlah di sini. Solatlah di sini. Solat di Masjidil Haram lah. Di Mekah lah masa itu. Berbanding daripada pergi solat di sana, tapi solatlah di sini. Itu situasi yang pertama. Kemudian Nabi SAW juga pada situasi yang kedua, ini berlaku setelah peperangan yang panjang. Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan berlaku pembukaan Mekah. Nabi balik semula ke Mekah kan, sebab Nabi membuka kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Ada seorang sahabat Nabi yang tak disebutkan namanya, dia bernazar untuk solat di Baitul Maqdis sekiranya Rasulullah dan para sahabat berjaya membuka ataupun Fathu Makkah, membuka kota Mekah daripada tangan orang-orang Quraisy. Dia bernazar. Ni kalau benda-benda macam ni, macam tadi nak pergi solat ni, bernazar ni, buat nazar. Maknanya macam Baitul Maqdis ni menjadi trend lah, disebut-sebut kan. Masjid Al-Aqsa ni menjadi trend. Jadi menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW juga cakap jangan solat. Jangan pergi ke Masjid Al-Aqsa. Belum masanya lagi. Rasulullah bila dia cakap pada Rasulullah, aku nak pergi juga Rasulullah kan. So kata tak, solat je kat sini. Solat juga di sini sampai 3 kali. Aku nak pergi juga. Rasulullah kata ikut suka engkau lah kan. Sya'nuka izan. Masya-Allah. Jadi tapi tak diteruskan situ tapi tak tahu dia nak buat apa kan. Dia soalan tu macam dia nak buat juga kan. Tapi Rasul kata kita pulang lah. Kita tunjuk apa ditunjukkan di sini, bahawa Nabi SAW melarang mereka untuk pergi ke sana. Kemudian situasi yang ketiga adalah berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Tadi ke-8 kan, selepas di Mekah lah. Kemudian ke-7 Hijrah, sebelum berlakunya Fathu Makkah, kita tahu berlakunya Hudaibiyah. Kan, berlaku Hudaibiyah. Jadi selepas perjanjian Hudaibiyah ni, masa tu ada genjatan senjata kan. Hudaibiyah ni genjatan senjata antara Rasulullah, kerajaan Islam di Madinah, dan juga Quraisy di Makkah, dan juga sesiapa sahajalah yang bersepakat dengan Rasulullah ke yang sepakat dengan Quraisy di Makkah. Jadi berlaku genjatan senjata. Masing-masing ada klik masing-masing. Jadi
berlaku kejahatan sentiasa, tak berlaku peperangan, berlaku situasi yang bebas lah maksudnya. Rasulullah dan para sahabat masa tu nak pergi umrah kan, tapi dihalang dan berlakunya Hudaibiyah, dan boleh datang balik tahun depan untuk buat untuk tunaikan umrah kan. Jadi diorang selepas tu bila dah buat umrah, boleh ziarah, menembalkan dakwah secara cerita tentang Islam secara aman, tak ada halangan, terbuka kan, terbuka. Jadi bila berlaku kita sebut tadi tentang peristiwa ketiga ini, tersilap sebut ni selepas tapi selepas umrah qada, selepas umrah qada yang tadi, sebab mereka kena qada balik umrah. Bila dia Rasulullah balik semula ke Madinah, ni peristiwa berkaitan dengan sahabiah ataupun Ummul Mukminin, isteri Rasulullah sendiri. Isteri Rasulullah SAW sendiri yang bernama Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith ni cakap pada Rasulullah, dia pun sambung juga bernazar. Kan? Dia kata pada Rasulullah, dia nak pergi Baitul Maqdis, nak solat di sana. Apa cerita dia kan? Ni kita suami isteri kan. Ni lain pula tadi dengan sahabat dengan kawan yang bernazar. Ni dengan isteri sendiri pula kan. Jadi isteri kan, dia kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ja'altu ala nafsi in fatahallahu alaika Makkah an usalliya fi Baitul Maqdis. Wahai Rasulullah, aku telah jadikan ataupun telah bernazar kepada diri aku, sekiranya Allah buka kota Mekah ni, maka aku akan solat di Baitul Maqdis. Nazar juga kan. Isteri Rasulullah. Rasulullah pun kata pada apa ni, isterinya Maimunah, la takdirina ala zalik. Kau tak boleh pergi kan? Cakap pada isteri kan, buat sikit kan. Bawa bertenang. Tak boleh pergi, tak mampu nak pergi. Yahulu bainaka wa bainahu rum. Sebab antara kamu dan juga Baitul Maqdis ini adalah adanya tentera Rom. Maka dia pun cakap lagi pada Rasulullah kan. Yelah, isteri kan, biasa kita nak convince isteri kan. Isteri pun nak convincekan suami, boleh lah bang kan. Itulah yang berlaku dengan isteri Rasulullah. Dia pun kata pada Rasulullah kan, tak apalah, aku ambil bawa bodyguard, maksudnya sekumpulan tentera upahan kan. Boleh bodyguard, boleh mengiring. Mengiring lah, sebab kata dia ada tentera kan. Ada kerajaan Rom di sana. Jadi tak apalah, kita upah tentera upahan kan, ataupun pengiring yang mengiring perjalanan pergi dan balik. Bijak kan. Sebab nak juga pergi. Kita nampak ni kesungguhan dan betapa para sahabat ni Rasulullah SAW menanamkan dalam pemikiran dan hati dan jiwa mereka, sampai begitu teringin sangat nak pergi kan, termimpi-mimpi nak pergi kan. Masya-Allah. Jadi dia cadang macam tu pada Rasulullah. Rasulullah pun kata tak boleh, tak boleh pergi, kamu tak boleh pergi. Tapi Rasulullah pun bagi alternatif, ganti dia apa. Rasulullah kata, walakin ib'athi bi zaitin yustasbahu laki bihi fi faka'annaki ataitihi. Jadi Rasulullah kata apa? Tapi tak boleh pergi. Jadi kamu hantarlah minyak yang akan menerangi, maksudnya hantar minyak yang akan menerangi lampu yang ataupun pelita yang akan menerangi Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Bila kamu hantar minyak tersebut, seolah kamu pergi ke sana, seolah kamu solat di sana. Maksudnya ganjarannya sama macam tu kan. Itu yang disarankan oleh Nabi SAW kepada Maimunah. Jadi Masya Allah, isteri yang solehah, suami dia Rasulullah kan. Bukannya orang biasa. Jadi Rasulullah yang cadang nak lawan Rasulullah. Kan? Jadi ya Allah, bukan dia sahaja patuhi apa yang Rasulullah sarankan kepada dia, maka Maimunah ni dia hantar minyak untuk menerangi Baitul Maqdis setiap tahun. Bahkan dia juga mewasiatkan daripada hartanya untuk diinfakkan, hartanya untuk menghantar minyak ke Baitul Maqdis. Itu kira satu majaz atau gambaran juga bila disebut Nabi SAW sebutkan hantar minyak menerangi Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, itu kira menggambarkan menyumbang apa saja yang boleh untuk membantu kelangsungan kehidupan di situlah ustaz ya. Siapa saja yang berada di situ termasuk Masjidil Aqsa. Tapi Nabi memang pandai bagi galakan, inspirasi kan.
So dia bila orang dengar tu macam okey, ada inspired lah Ya, apa betul. kata-kata Nabi kan. Inspirasi tu sampai sekarang lah Ustaz diteruskan, dan tadi tu contoh, sebagian contoh macam mana ada lagi. sahabat ada lagi kan masya-Allah. Sekejap lagi kita kongsi. Boleh InsyaAllah. ke nak, kalau ada satu boleh kongsi satu sekarang lagi sebelum kita berehat ni. Sampai lagi insya-Allah. Sampai lagi. Boleh. Kemudian Military planning pula lepas ni. ni sahabiah yang lain, wanita yang lain, bukan isteri Nabi. Seorang wanita di zaman Nabi SAW juga bernazar untuk solat di Baitul Maqdis. Tapi dia nazar sebab apa? Dia kata kalau dia sakit, jadi kalau dia Allah berikan kesembuhan, bagi dia sihat, dia nak solat, nak pergi solat di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis. Jadi berlaku. Maksudnya Allah bagi dia sihat lah. Sembuh alhamdulillah. Jadi dia pun bersungguh-sungguh, benda ni berlaku. Dia bersungguh-sungguh di Madinah lah, bersungguh-sungguh nak pergi Masjid Al-Aqsa tu. Dia persiapkan diri dia semua, dan dia singgah jumpa Maimunah, isteri Rasulullah. Masih lagi berkisar dengan isteri Rasulullah kan. Jadi dia jumpa dengan Maimunah kan. Jumpa dengan Maimunah, menarik juga kan. Dia datang kepada Maimunah nak bagi salam lah. Kawan kan, kami nak pergi ni, doakan ke apa ke, nak kirim apa barang kan. Biasalah kita nak musafir kan, jauh-jauh kan. Ini juga berlaku bila sahabiah ni berjumpa dengan Maimunah. Dia pun singgah dulu, Maimunah nak cerita nak pergi. Jadi Maimunah nampak. Maimunah pun kata, duduk dulu, makan dulu. Duduk main makan, tengah masak kan. Makan dulu, sembang. Ni tengah masak kan. Jadi dia pun kata pada sahabiah ni, kata solatlah di Masjid Rasulullah. Solat di Masjid Nabawi tu di Madinah kan. Sebab Rasulullah kata, aku dengar daripada Nabi SAW, Rasulullah kata, salatun fihi afdal min alfi salah fi ma siwa minal masajid illa Masjidul Kaabah. Sebab aku dengar Rasulullah kata, solat di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada solat-solat yang lain melainkan solat di Masjidil Haram, di Masjidil Kaabah kan. Jadi dia punya alternatif pun sama juga. Sebab Rasulullah tak bagi kat dia, mana boleh orang lain berkias gitu kan, kata solat kat Masjid Nabi, pahalanya ganjaran yang lebih besar berbanding Masjidil Aqsa. Dan tapi dalam masa lagi utama daripada kesenteraan. masya-Allah Kan? Kalau kita tak faham, tak ada pengetahuan yang betul, sia-sia je lah kita tentera kuat pun. Senjata canggih-canggih pun tak menang. Betul, tapi kena ada persiapan lain. Persiapan lain yang insya-Allah yang penting. Jadi sebelum kita masuk pada persiapan yang lain dari segi aspek politik yang dibuat oleh Nabi SAW, kita sedikitlah berkaitan dengan yang tadi, larangan Nabi SAW menghalang ataupun melarang para sahabat lelaki ataupun perempuan, termasuklah isteri dia, isteri baginda Nabi SAW sendiri, daripada pergi ke Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis untuk solat di sana. Ada satu hadis yang juga menarik yang mungkin kita pernah kongsikan sebelum ni, tentang Maimunah juga namanya. Nama seorang hamba, Maimunah, hamba Rasulullah yang bernama Maimunah. Yang dia sendiri tanya pada Rasulullah tentang Baitul Maqdis kan. Bagi aftina fi Baitul Maqdis kan. Dia kata pada Rasulullah, berilah fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah kata Baitul Maqdis ni bumi, berlakunya kiamat, akan dibangkitkan manusia. Dan Rasulullah juga mengatakan kepada dia, solatlah di sana, utuhu fasallu fi, datangilah Baitul Maqdis dan solatlah di sana. Solat di sana lebih baik daripada 1000 kali solat yang lain. Kalau tak, kemudian Maimunah tanya, kalau tak mampu macam mana Rasulullah? Ni lagi bijak kan. Macam masya-Allah, seorang hamba pun kebijakan yang ada pada hamba Rasulullah SAW sendiri, masya-Allah. Orang yang mendampingi Rasulullah ni hamba ke? Siapa yang mendampingi Rasulullah, dia mendapat masya-Allah kelebihan yang sangat banyak. Jadi dia tanya pada Rasulullah, kalau tak boleh macam mana? Tak boleh, tak mampu nak pergi, ataupun tak dapat nak pergi ke sana lah kan, atau ada halangan ni. Maka Rasulullah SAW pun memberikan cadangan yang sama seperti yang Rasulullah SAW cadangkan kepada Maimunah isterinya, iaitu berikanlah ataupun hadiahkanlah. Kalimat yang digunakan oleh Nabi SAW ialah fal yuhdi ilaih, hadiahkanlah ke Baitul Maqdis ini minyak yang menerangi Baitul Maqdis. Seperti mana, jadi ia seolah siapa yang memberikan hadiah kepada Baitul Maqdis, seolah-olah hadiah itu solat di sana. Subhanallah. Jadi seperti mana Pian sebutkan tadi, sebab tu bila kan ni antara bila kita dengar banyak kali mesti ada bila kita berfikir kan, kalau kita dengar cerita ni pun Pian tadi buat 3-4 lah, kenapa Rasulullah buat macam tu kan. Takkan hanya sekadar secara kata literal dia kan. Kalau literal hantar minyak. Hantar minyak je kan. Tapi bila kita lihat lebih lanjut, dia juga memberi maksud. Adakah sekadar menerangi tu dengan kita menerangi secara fizikal Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa tu,
ia juga bermaksud yang lain, menerangkan akal fikiran dan membebaskannya. Akal fikiran. Allah Akbar. Sampai sekarang persoalan tu masih lagi perlu kita jawab lah. Sebab kita pada peranan lah ya Ustaz. Ya. Kemudian betul juga apa yang disebutkan oleh Pian tadi, bahawa kita juga boleh menghadiahkan. Apakah hadiah kita? What is our contribution? Cakap English sikit. Bila Ustaz Abu Bakar cakap English, maknanya Ustaz serius tu. Apa sumbangan kita lah Ustaz? Sumbangan kita kan. Dan kalau kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi menyediakan mimbar khas untuk Masjid Al-Aqsa. Jadi bukan Salahuddin, sebelum Salahuddin, iaitu Nuruddin, Sultan sebelum. Jadi Salahuddin ni dia mewarisi kesultanan yang yang dibina oleh Nuruddin Az-Zinki. Nuruddin Az-Zinki ni sebelum tu Imaduddin Az-Zinki. Tapi kalau sejarah dia gitulah. Maksud Imaduddin Az-Zinki ni yang memulakan idea kita perlu bebaskan Masjid Al-Aqsa. Kemudian diteruskan oleh Nuruddin Az-Zinki, dan dia memang sangat kata visionaries. Dia buat satu mimbar, bukan dua mimbar. Mimbar untuk Masjid Al-Aqsa. Jadi satu mimbar tu ada di Halab, di Aleppo, dan satu lagi memang dihadiahkan untuk Masjid Al-Aqsa. Tapi dia tak sempat hadiahkan. Ni cerita panjang pula pasal Nuruddin kan. Tak apa, boleh tak? Kita dengar. Sekejap lagi masuk 3 tak habis, masuk sini 4 lah. Tak apa. Boleh berlaku Ustaz. Tentang mimbar tu ada kisah dia. Tapi better benda tu kita sembang kat sini lain lah kan. Yang penting dia memberikan sesuatu untuk menyediakan sesuatu untuk dihadiahkan ke Masjid Al-Aqsa. Jadi apakah hadiah kita untuk Masjid Al-Aqsa? Mungkin ilmu, mungkin kita bersiaran setiap minggu. Ini satu hadiah bagi kita. Mungkin kita menyebar luaskan, kita mendidik anak kita, menyiapkan generasi yang bakal membebaskan Masjid Al-Aqsa juga adalah satu hadiah kita untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa. Okey. Apa lagi yang Rasulullah SAW buat dari segi aspek politik? Tak masuk lagi ketenteraan. Politik lain. Tapi insyaAllah saya tak. Sebelum kita masuk pada tindakan lain Rasulullah buat, soalan yang ditimbulkan, kenapa larangan ni? Kenapa Rasulullah larang? Tak bagi. Kenapa tak bagi? Kan Rasulullah duk suruh pergi tak bagi. Pergi tak bagi. Kan. Jadi suruh kita datang Radio Hakim, jangan datang. Mesti ada dengar, jangan dengar. Situ, bila time Ustaz Abu Bakar masuk, jangan dengar. Ya Allah, jangan. Ni semua kena dengar ni Ustaz. Jadi Rasulullah SAW sini nak tunjukkan satu ialah bahawa dalam keadaan ketika mana bumi Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa itu dijajah, keutamaannya bukan untuk kita pergi. Sebab dia dalam penjajahan. Dia nak ajar pada para sahabat, tapi keutamaannya adalah kita mempersiapkan diri kita menetapkan keutamaan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Pembebasan dan pembukaannya. Jadi maknanya untuk masa akan datang masa akan datang galakan pada para sahabat. Kita kena pergi, tapi bebaskan. Bukan pergi seronok-seronok anggap selfie semua kan. Tapi kita nak membebaskan Masjid Al-Aqsa. Sampai tahap tu Rasulullah SAW mempersiapkan para sahabat. Kita pun kat Malaysia pun dah ada pasport Malaysia tu, kira tak mengiktiraf Israel kan, dan kita pergi juga. Jadi kita tanyalah diri kita, kalau kita mempersiapkan diri kita untuk Masjid Al-Aqsa, maka kita cubalah tahan diri kita. Kita sama-sama untuk sampai solat. Satu masa, one fine day lah begitu lah ya. Tapi bila persiapan yang cukup lah, persiapan yang terbaik, kita persiapkan diri untuk pembebasan ataupun pembukaan Baitul Maqdis. Dan dalam sejarah pun ada beberapa siri pembukaan oleh Sayyidina Umar, oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan mungkin lepas ni tak tahulah macam mana lagi keadaannya. Cuma kat situ macam mana kita tengok ketenteraan. Dan dalam Islam sendiri tidak digambarkan satu bala tentera yang besar ketika pembukaan Baitul Maqdis. Tidak digambarkan begitu Ustaz. Mungkin apa yang boleh kita cerita dari sudut ketenteraan dalam pembebasan? Ustaz, kita kena air dulu. Kalau kita nak berehat dulu pun boleh, tak apa. Okey. Boleh teruskan? Boleh kita pelan-pelan sikit insya-Allah. Okey. Banyak pula bercakap ni. Nak bagi semangat Ustaz. Okey. Kan? Seterusnya apa yang soalan buat sebelum kita cerita tentang ketenteraan? Seronok cerita tentang ketenteraan ni kan. Ada satu lagi point tadi kan? Ada 1-2 lagi. Okey. Pertama ialah Nabi SAW dari segi politiknya, Nabi SAW telah mewakafkan tanah. Bahkan wakaf ini adalah wakaf pertama dalam Islam. Iaitu Nabi SAW mewakafkan sebahagian tanah di Al-Khalil. Al-Khalil ini terletak di Baitul Maqdis. Ataupun sekarang istilah orang sebut Hebron kan. Tapi sebenarnya nama dia Al-Khalil. Dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim AS Al-Khalil, Khalilullah kan.
Di situ ada makam Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi SAW mewakafkan tanah ni untuk Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim ni yang merupakan sahabat pertama dari yang berasal dari Baitul Maqdis yang masuk Islam. Orang pertama masuk Islam dari Baitul Maqdis adalah Tamim Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi Nabi SAW nak tunjukkan kepada kita, Nabi buat segala apa yang Nabi mampu untuk mengasaskan perancangan pembebasan Baitul Maqdis. Tapi perlu persiapan yang begitu terancang, melibatkan yang paling utama dan berterusan adalah pengetahuan. Dan Nabi SAW bila Nabi letakkan sana, kita ada tanah kita di sana. Orang Islam perlu pergi ke sana, kita ada tanah kita di sana. Ada sebab. Alasan untuk kita pergi ke sana. Kemudian yang ketiga, ianya berlaku pada tahun ke-6 Hijrah selepas perjanjian Hudaibiyah juga. Nabi SAW bila dah berlaku perjanjian Hudaibiyah, bermakna Nabi SAW dah secure kan di sebelah selatan Madinah. Madinah kan sebelah di utara Makkah. Makkah di selatan. Nabi telah secure kan dari segi politik lah kan. Yang akan kita bincang dari segi aspek ketenteraan dan secure. Dan Nabi SAW mula menyebarkan dakwah secara lebih mudah kan, aman. Dan antara Nabi buat adalah Nabi SAW mengutus surat kepada raja-raja, kepada pemimpin-pemimpin kuasa-kuasa besar pada masa tersebut lah, sama ada Parsi dan Rom, dan juga wakil-wakil kerajaan Rom ni di tempat-tempat seperti di Mesir dan juga di Yaman. Jadi berlakunya Nabi SAW mengutus surat. Yang kita nak sebut sini ada 2 surat lah yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Tapi yang pertama adalah surat kepada Hercules. Hercules yang berada di Syam, dan Hercules ni dia masa tu dia menang lawan dengan Parsi, dan dia perjalanan dia pergi ke Baitul Maqdis lah, nak orang kata semayang kan. Nak pergi letak salib kat sana. Ilyak lah masa tu nama dia kan. Dan bila perjalanan pulang tu berjumpa dengan utusan Nabi SAW. Nabi SAW mengutus sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah ni antara sahabat yang paling handsome. Pernah juga dengar cerita tu, kisah sahabat yang kubunya berada di Syria lah, di Damaskus. Dulu dekat dengan rumah saya. Teman-teman belajar dulu. Belajar. Sempat. Jadi Nabi SAW mengutus surat kepada Hercules. Bila utus surat ni, apa yang Nabi ungkapkan dalam surat? Aslim taslam. Masuklah Islam, kamu selamat. Di kat situ dalam surat ni dia ada 2 benda. Satu, Rasulullah SAW sebarkan dakwah. Kedua adalah amaran perang. Kiranya macam ada mesej kat situ. Mesej dia tu amaran perang. Hantar masuk Islam. Jadi kamu akan menanggung dosa kamu dan menanggung dosa-dosa pengikut-pengikut kamu. Sebab tak beriman. Begitu tegasnya surat Nabi SAW. Jadi dia inzar ataupun satu amaran peperangan sebelum berlakunya peperangan. Masya Allah. Jadi itu antara tindakan politik dan ekonomi Nabi SAW. Yang pertama tadi adalah berkaitan dengan melarang. Sangat penting larangan tu. Polisi melarang, polisi lah kan, melarang daripada kita menziarahi Masjid Aqsa dalam keadaan ianya dijajah. Kemudian Nabi mewakafkan tanah, dan juga Nabi SAW seterusnya menghantar surat, sama ada berdakwah sebagai dakwah ataupun juga sebagai amaran peperangan. Kalau tak masuk Islam maka akan berperang. Tapi Hercules ni dia tak dia tak seperti mana Kerajaan Parsi, Kisra Parsi koyak surat. Tapi Hercules dia tolak dengan baik. Bahkan ada kisah-kisah ataupun riwayat yang lain mengatakan Hercules ni dia tanya kan, tersilap saya Abu Sufyan kan, dia nak tahu siapa Muhammad ni, yang hantar surat ni siapa. Jadi panggil Abu Sufyan. Abu Sufyan cerita dah, Muhammad ni macam ni, Muhammad ni macam ni kan. Cerita baik-baik je. Maksudnya cerita yang memang Nabi Muhammad SAW tu memang orang yang baik. Jadi Abu Sufyan yang memusuhi Nabi SAW sendiri pun dia tak cerita yang dia tak buat penipuan. Maksudnya tak cerita sebaliknya kan. Hebatnya. Jadi cerita yang baik-baik tentang Nabi Muhammad lah. Sebenarnya Nabi Muhammad tu macam mana. Jadi bila Abu Sufyan pun balik jumpa geng-geng dia, kata kenapa engkau cerita Muhammad ni macam ni? Aku tak nak dicop sebagai penipu. Dia cakap benda yang benar. Benda yang benar walaupun dia tu memusuhi Nabi SAW. Jadi bila Hercules ni dengar latar belakang siapa Muhammad ni, dia macam orang ni bagus kan. Tapi dia kan pemimpin yang besar kan. Jadi dia tanya pengikut-pengikut dia,
macam mana kita nak beriman kita ikut Muhammad ke? Oh, mana boleh dia punya menteri kata mana boleh kita ikut Muhammad. Okay, kan? Kita kuasa besar sebagainya. Oh, jadi tak ada. Saya saja ni nak tanya, nak test kan. Jadi mereka tak beriman lah. Cuma tidaklah dia menjawab secara negatif seperti mana yang berlaku dengan Kisra di Parsi. Dan juga Nabi Muhammad juga mengutus surat ke Mesir. Banyak negara Rasulullah hantar surat sekali dengan dia punya wakil ke Mesir, menghantar surat ke Muqawqis. Muqawqis ni merupakan wakil ataupun pemerintah mewakili kerajaan Hercules di Mesir. Masa di bawah Rom juga. Kisah yang berkaitan dengan Nabi SAW. Okay. Kemudian seterusnya Nabi SAW mempersiapkan adapun persiapan berkaitan dengan ketenteraan, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sama ada peperangan ini Nabi SAW sendiri yang bersama ataupun Nabi SAW sendiri yang bersama ataupun Nabi SAW sendiri menghantar tentera tersebut. Jadi kalau kita lihat selepas peristiwa Hudaibiyah ni, peperangan-peperangan yang berlaku pada zaman Nabi SAW adalah peperangan ke arah pembebasan Baitul Maqdis. Dia nak sibuk Baitul Maqdis, dia kena lalu Syam dulu. Bila ada Syam, negara-negara Syam. Jadi semuanya ke arah tu. Jadi kita lihat, saya sebutkan tadi, bila berlakunya Hudaibiyah, maka Nabi SAW dah secure, dah selamat ataupun dari segi security dia, dari segi keselamatan kawasan sebelah selatan tu dah aman bagi kerajaan umat Islam, kerajaan Rasulullah kan. Sebab Mekah dah ada Hudaibiyah, kemudian Fatu Makkah dah lepas tu, dan juga dalam masa yang sama di sebelah di Yaman pun masuk Islam. Jadi ke bawah lagi lah, selatan ke selatan. Jadi sebelah selatan dah secure. Jadi Rasulullah SAW terus ke arah sebelah utara, menuju ke arah Baitul Maqdis. Jadi peperangan-peperangan, contohnya kita lihat peperangan Daumatul Jandal. Daumatul Jandal ni peperangan tempat Daumatul Jandal ni antara Madinah dan Syam. Nak tunjukkan pada kita bahawa banyak peperangan selepas itu yang melibatkan ke arah pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Kemudian peperangan Hasmi pada 6 ataupun 7 Hijrah, dan juga peperangan yang dua peperangan yang signifikan, bahkan kita boleh katakan 3, iaitu Mu'tah pada tahun 8 Hijrah dan juga peperangan Tabuk pada 9 Hijrah. Dan seterusnya pada tahun Nabi SAW wafat, Nabi menghantar utusan atau menghantar tentera yang diketuai oleh Usamah bin Zaid, seorang anak muda yang sangat muda, 16-17 tahun saja, memimpin ketenteraan sebagai panglima perang, jeneral untuk memimpin ketenteraan yang diutuskan oleh Nabi SAW. Dan Usamah juga adalah anak kepada salah seorang pemimpin perang jeneral yang mati pada syahid dalam peperangan Mu'tah, kan? Zaid bin Harisah tu sebagai ayah adalah kan. Jadi kita nak lihat di sini mungkin berkaitan dengan Mu'tah dan Tabuk, beberapa peperangan yang sebenarnya kalau kita lihat yang betul-betul berada dalam Baitul Maqdis. Kita bawa buku ni. Bila Ustaz buka buku kisah Nabi, para Nabi dan Baitul Maqdis. Para Nabi dan Baitul Maqdis. Okey. Kalau kita ada peta ni kan, bagi nampak sikit. Tunjuk sikit Ustaz kat kamera. Ni kamera depan. Okey. Yang Ustaz tunjuk minggu lepas itu sampai dah. Okey, nampak kan? Stay 5 saat. Okey. 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 Jadi kalau kita lihat dalam peta ni, Mu'tah yang kita sebut sebagai peperangan Mu'tah. Mu'tah tu terletak di garis sempadan ataupun betul-betul berada di atas Baitul Maqdis. Sempadan Baitul Maqdis ataupun di kawasan sempadan lah, macam Rafah sekarang di Gaza kan. Jadi Mu'tah ni berada dalam Baitul Maqdis, dan Tabuk sebelum lah, Tabuk bawah lagi. Jadi Nabi SAW telah menghantar satu pasukan ketenteraan yang sangat aneh lah ataupun pelik. Nabi SAW dah lantik siap-siap jeneral dia, dan Nabi SAW bagi tahu 3 sekali. 3 panglima tentera. 3 jeneral. Dia kata kalau meninggal Abdullah bin Rawaham, kemudian siapa? Ja'far. Pertama ialah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Talib, sekiranya Ja'far syahid, maka gantikan dengan Zaid bin Harithah, ayah kepada Usamah bin Zaid tadi. Zaid bin Harithah. Kemudian sekiranya Zaid bin Harithah syahid, digantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Maknanya Rasulullah SAW cerita dekat sahabat ni, tentera nak pergi ni, dengan panglima tentera yang Rasulullah lantik ni, kamu confirm syahid.
Oh, Betul lah, soalan begitu betul tak? kan. Kenapa Ustaz? Rasulullah kata Ustaz? Ha. Kalau syahid ganti ni, syahid ganti ni, syahid ni. Soalan macam Masya-Allah. dah tahu. Kan? Masya-Allah. Ni Rasulullah SAW, kalau kita lah, kamu pergi ni kamu yang mati. Agak-agak nak pergi tak? Kan? Kan? aduh, cabaran Datang dia IKIM tu. ni tak Ah. balik dah. Ya. Abang tak balik dah ni Confirm pergi tak IKIM. balik. Macam tu Rasulullah SAW melantik jeneral melantik panglima tentera yang memimpin peperangan Mu'tah. Yang kita tahu tentera waktu tu kan Rom dah kalahkan Parsi, maknanya dia tentera paling kuat Ya, di dunia di dunia pada masa tu. paling besar lah. Kan nak lawan US kan. Masa tu kan gambarannya. Macam mana nak lawan US, tapi Rasulullah melantik mereka dan Rasulullah bagi tahu. Dan yang lebih kita kata lebih menariknya ni dalam peperangan ni, apabila ketiga-tiganya syahid kan, maka pada masa tu ada sahabat yang tak disebut nama sahabat tersebut yang bertindak mengambil. Masa tu dia pegang panji atau pegang bendera tu, tanda masih lagi ada lah, tak kalah lagi kan. Jadi panji tu diserahkan kepada Khalid bin Al-Walid. Rasulullah tak sebut nama Khalid bin Al-Walid, tapi dilantik sendiri. Bila Khalid Al-Walid diserahkan amanah tersebut dan mereka bersetuju, dan Khalid bin Al-Walid ni memang subhanallah seorang yang sangat berbakat dalam peperangan, dan itu memang terbukti. Dan ia ataupun Khalid bin Al-Walid mendapat gelaran Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhulus ni adalah kerana peperangan Mu'tah. Itu gelaran. Berkait rapat dengan Baitul Maqdis. Kan? Jadi Khalid bin Al-Walid ni digelar dengan Saifullah Al-Maslul kerana Baitul Maqdis. Kerana apa yang dilakukan dalam peperangan Mu'tah, dengan strateginya yang bijaksana, dia mengalihkan tentera-tentera umat Islam pada masa tu. Memang kalau teruskan, memang semua tentera akan habis. Jadi Khalid bin Al-Walid merancang pengunduran secara strategik kan. Yang tentera sebelah kanan ditukangkan sebelah kiri, yang depan dibelakangkan, yang belakang didepankan. Kemudian tentera berkuda, yang berkuda di belakang pasukan tentera umat Islam, dan mereka duduk atas kuda dan gerakkan kuda supaya kuda tu berlari setempat. Keluar strategi. naik strategi naik habuk. Debu semua kan. pasir Debu. tu. Jadi menampakkan seolah-olah datang bantuan, tentera bantuan datang. Yang bila naik debu ni memang tak nampak kan. Jadi mereka berulur. Kuda tu ladu setempat ni Ustaz. Dia orang boleh kontrol kan. Kita tak reti. Ilmu besar kan tu. Kan. Maksudnya dia membuat perkara tersebut sehinggalah mereka berundur perlahan-lahan, dan mereka berundur daripada medan peperangan. Sebab tu dalam peperangan tersebut gelaran didapat pada Saifullah Al-Maslul ni. Dan juga bila mereka balik ni dapat berita, belum sampai lagi dah sampai berita kat Madinah. Orang Islam, tentera Islam lari dari perang. Budak-budak semua duduk kutuk, kita kata kutuk lah, kecam kan. Lari dari perang. Lari dari perang, kena kecam lah dengan isteri-isteri tak bagi suami masuk rumah. Tak balik rumah. Yelah, kita seolah kena dituduh sebagai orang yang lari dari perang. Tapi Rasulullah SAW kata apa pada sahabat-sahabat yang balik dari peperangan Mu'tah ni? Rasulullah sebut laisu bil farrar walakinnahumul karrar insyaallah. Mereka bukan farrar ni orang yang lari dari perang. Mereka bukan orang yang lari dari perang, tetapi mereka adalah orang yang akan pergi kembali memerangi Rom insyaallah. Rasulullah bagi galakan, bagi inspirasi, bagi motivasi. Mereka ni bukan orang lari, mereka ni ada strategi akan kembali peperangan. Kalau tidak, kalau diteruskan, habis semua. Tentera Islam akan syahid dan kalah kan. Jadi mereka berundur dan tentera Rom juga berundur. Jadi perangan berhenti sampai takat tu saja. Jadi Rasulullah memberikan gelaran Saifullah Al-Maslul ni pada peperangan Mu'tah ni. Sempena peperangan Mu'tah yang berada di Baitul Maqdis, itulah gelaran yang diberikan kepada Khalid bin Al-Walid. Jadi seterusnya boleh ya, kita habiskanlah. Tidak nanti kan kena masuk siri depan. Okay. Peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk juga sangat signifikan. Setahun selepas itu, Nabi SAW lepas daripada Mu'tah tu, Nabi SAW mempersiapkan untuk peperangan Tabuk. Bahkan sebulan sebelum peperangan Tabuk, ini pun satu peperangan yang pelik juga, ataupun kita kata agak ganjil, sebab Nabi SAW memberikan dah iklankan. Iklankan peperangan. Maksudnya aku akan pergi perang di tempat sekian. Di Tabuk lah. Di Tabuk, akan pergi ke Tabuk, perang memerangi tentera Rom. Dah iklankan awal lah.
Biasanya Rasulullah SAW kalau pergi perang, Rasulullah tak iklankan, tak bagi tahu. Kan strategi. Tak bagi tahu nak pergi perang. Siapa yang ikut? Tapi strategi Rasulullah kali ini adalah mengiklankan peperangan sebelum pergi perang. Masya-Allah. Apa strategi? Apa isyaratnya di situ Ustaz? Sebalik. Allah nak tunjukkan kepada kita sebab itu Rasulullah sebut nusirtu birra'bi masirata syahri. Aku diberikan kemenangan dengan perjalanan selama sebulan. Sampai Tabuk dah tak ada lah. Tentera tak datang. Dia takut sebab Muhammad ni dah bagi amaran. Sebenarnya Muhammad pergi ni betul-betul nak lawan dengan kita ni. Dah diwar-warkan awal. Diwar-warkan awal. Sebulan sebelum pergi tu dah war-war dah. Faham. Diwar-warkan, dah bagi tahu awal. War-warkan dah bagi tahu kami nak berperang kat sana. Kompang lebih lah Ustaz. Yelah macam kompang lebih lah. Biasa kalau kita perang ni, kita tak bagi tahu serang. Yelah. Kan? Senyap serang. Tak bagi tahu nak serang kat mana kan. Tidak, tak menang lah kan? Tapi Rasulullah SAW dalam peperangan ni sangat ganjil, sangat aneh, dan Rasulullah SAW bagi tahu siap-siap. Nak tunjukkan kepada kita bila umat Islam, masya-Allah, bila membuat persiapan yang benar-benar mempersiapkan diri mereka dengan keimanan mereka, dengan persiapan yang ada, keyakinan mereka tentang perjuangan ni, maka Allah campakkan ketakutan bagi orang-orang musuh kan. Kalau kita kat sini pun sekarang berlaku di Gaza pun kita tengok, masya-Allah kan, mereka ketakutan sebenarnya kan. Sekarang pun bukannya dia menang, tapi dia melambat-lambatkan kekalahan dia. Macam sebut tak kena je. Dia memang huru-hara sebenarnya Israel sebenarnya sekarang ni. Okey, itu yang berlaku pada perang Tabuk, yang akhirnya perdamaian berlaku. Dan perang Tabuk tidak berlaku peperangan sebab sampai dekat Tabuk dah tak ada. Tentera dah balik. Tak berani. Lari je. Jadi ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh tengok dari segi Tabuk ni, peperangan Tabuk ni. Rasulullah bila dah sampai sana, Rasulullah taklah balik terus. Dah pergi jauh-jauh kan. Jadi Rasulullah melakukan beberapa perkara military action jugalah, tapi bukanlah melibatkan kata dia berperang. Nabi SAW melakukan beberapa perjanjian yang melibatkan ketenteraan. Adanya perjanjian dengan penduduk di sekitar kawasan perjalanan jalan daripada Madinah nak pergi ke Syam tu, ke Tabuk ataupun ke Baitul Maqdis, itu Nabi SAW buat dan perjanjian dengan persepakatan ataupun perjanjian dengan kabilah-kabilah di situ. Mereka ni akan lupa dah perkataan tu, akan support lah ataupun akan memberi bantuan dari segi aspek senjata, makan minum pada tentera kalau mereka lalu kawasan tersebut pada masa akan datang. Itu perjanjian-perjanjian Nabi SAW lakukan. Banyak dah disebut sini tempat-tempat seperti Aqabah, kawasan yang strategik, yang merupakan pelabuhan. Jadi tempat-tempat lain yang memang Rasulullah SAW sendiri membuat perjanjian dengan tujuan adalah untuk securekan perjalanan logistik. Logistik kan istilah keluar. Logistik peperangan pada masa akan datang. Yang akhirnya yang kita lihat Rasulullah teruskan lagi ni. Sebab ada yang akhir sekali pada 11 tahun ke-11 kenabian, sebelum baginda SAW wafat, Rasulullah hantar tentera Usamah bin Zaid. Yang tentera ni tak sempat nak pergilah sebab Rasulullah SAW wafat. Yang subhanallah, yang insya-Allah saya rasa ustaz yang berkongsi pada sesi yang akan datang minggu depan, insya-Allah akan sambung kisah ni dan berkaitan dengan apa yang diteruskan oleh para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, dan akhirnya Sayyidina Umar meneruskan, dan berlakulah pembebasan Sayyidina Umar pada zaman Sayyidina Umar dalam tempoh yang sangat singkat, 5 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Kerana merealisasikan apa yang Nabi dah sebut-sebutkan ketika hayat baginda, dan disambung oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi. Tapi apa yang kita belajar daripada Ustaz Abu Bakar untuk 3 minggu ini, banyak persiapan, banyak motivasi dan aspirasi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Baitul Maqdis. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Abu Bakar atas perkongsian pada ini. Aku rasa dah minggu depan lain sebab kita ada tetamu depan Ustaz. Kalau okay, tahu kita boleh teruskan, tapi minggu depan lain Ustaz, minggu depan. Minggu depan insya-Allah setakat ni kita mungkin Ustaz Umar kot insya-Allah. InsyaAllah nanti kita maklumkan siapa tetamu kita untuk minggu hadapan. Tapi untuk sahabat-sahabat yang bertanya tadi dari macam mana nak dapatkan buku para Nabi dan Baitul Maqdis tu, boleh layari ktdkl.onpay.my. Itu Kolej Teknologi Darul Naim Kuala Lumpur, ktdkl.onpay.my untuk buku yang tunjuk sikit Ustaz dekat kamera. Itu dia buku yang Ustaz bawa dalam 2 minggu ni untuk kita belajar dan baca lah, InsyaAllah. Dan hujung minggu ni kabarnya ada juga program Ride for Rafah di Jalan Tun Razak, berhampiran Kompleks Tabung Haji dan juga Kedutaan Amerika. Hari Ahad nanti boleh sertai ramai-ramai insyaAllah. Okey.
Terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.